Jom sama-sama kami. Caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Tidak ada ulama-ulama Syafi'iyah yang memahami bahawa maktam itu iaitu sama seperti yang kita buat sekarang. Kalau ada, sila bawakan bukti, ya. Kerana kalam seorang imam paling baik ditafsirkan oleh ulama-ulama mazhab tersebut, kerana mereka lebih memahami uslub imam dan bahkan misalnya istilah tertentu. Uhibbu, saya suka. Itu ada makna dia di sisi mazhab. Membawa kepada adakah saya suka itu berarti wajib, adakah saya suka itu berarti sunat, adakah saya suka itu berarti aula, kalau melakukan sebaliknya adalah khilaf aula. Itu adalah dirujuk kepada ulama mazhab. Jadi bukan saya tafsirkan kalam Imam Syafi'i sendiri, tidak. Saya tafsirkan berdasarkan kefahaman ulama-ulama mazhab Syafi'iyah. Sebab itu saya katakan ulama-ulama mazhab Syafi'iyah sendiri, apabila mereka mengatakan haram, ini alasan dia. Kalau mereka mengatakan makruh, ya, ini adalah alasan dia. Jadi tidak ada yang mengatakan semata-mata kerana ianya tidak berlaku di zaman Nabi SAW maka ia haram. Kerana kita tahu, ulama-ulama Syafi'iyah adalah ulama-ulama yang menerima konsep bid'ah hasanah. Maknanya perkara itu baru tapi tidak bercanggah dengan syarak, makanya boleh. Ini sikap ulama-ulama mazhab Syafi'i. Jadi sekarang ini kalaulah niatnya itu adalah supaya berzikir bersama-sama dan pahala itu diniatkan kepada si mati, majoriti ulama berpegang bahawa ianya sampai kepada si mati. Ada riwayat daripada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala bahawa sekiranya, ya, amal itu adalah bacaan Al-Quran, maka tidak sampai. Ini pun selalu dikelirukan oleh kawan-kawan kita. Dia kata Imam Syafi'i sendiri mengharamkan membaca Al-Quran bagi pihak si mati. Tidak. Isu yang antara Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dengan ulama-ulama lain bukan haram atau tidak. Ya, isunya kalau kita baca Al-Quran tetapi adalah bagi pihak si mati, jadi bagi pihak si mati atau tidak. Majoriti ulama kata ya jadi, samalah macam ibadah-ibadah yang lain, samalah seperti haji, samalah seperti sedekah. Itu kan kalau kita buat haji bagi pihak orang lain jadi, kalau kita sedekah bagi pihak orang lain kan tu ijma' jadi. Jadi bacaan Al-Quran pun ibadah, jadi sama-sama ibadah, sama-sama pahalanya. Kalau kita buat untuk orang lain, jadi untuk orang lain itu. Tapi riwayat daripada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan tidak. Tidak berartinya apa? Tidak berarti kalau kita buat bagi pihak si mati, pahala dapat kepada kita sendiri, tidak dapat kepada si mati. Kalau ikut zahir riwayat fatwa Imam Syafi'i, maka begitulah kedudukannya. Bukan haram. Ini dah satu salah faham. Imam Syafi'i tidak mengatakan haram. Haram makna kalau kita baca Al-Quran bagi pihak si mati kita berdosa. Tidak, kita bagi baca Al-Quran bagi pihak si mati kita dapat pahala tapi si mati tidak dapat. Itu kalau ikut zahir riwayat. Tapi diterangkan oleh Al-Imam Zakaria Al-Ansari rahimahullah ta'ala ataupun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, saya cenderung mungkin Imam Zakaria Al-Ansari, tapi mungkin kalau saya tersilap ingat, maknanya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menerangkan bahawa kalam Imam Syafi'i itu ada tiga posisi dia, bukan mutlak begitu saja. Posisi yang pertama adalah sekiranya tidak didoakan. Kita baca bagi pihak si mati tapi kita tak doakan bahawa pahala itu sampai kepada si mati. Itu maksudnya tak jadi buat si mati. Tapi kalau didoakan, jadi, ya, ud'uni astajib lakum, mohon kepada saya akan perkenankan. Yang kedua, kalau tidak diniatkan, hanya kan baca saja tetapi tidak diniatkan bagi pihak si mati. Tapi kalau diniatkan, ya, saya baca Al-Quran ini niatnya pahala itu adalah untuk si mati, maka innamal a'malu binniyat, sampai kepada si mati. Dan yang ketiga, itu tidak memberi satu kebaikan kepada si mati, tapi kalau dibaca di sisi si mati, di sisi Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, itu bermanfaat. Iaitu kadang-kadang fatwa Imam Syafi'i yang macam itu mereka sorokkan. Mereka tak beritahu bahawa di sisi Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, Imam Syafi'i mensunatkan membaca Al-Quran di sisi kuburan. Bahkan kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, kalau dikhatamkan seluruh Al-Quran itu, maka itu lebih baik. Dan orang itu menjamu makan, dia kata tak ikut sunnah. Ya, sunnahnya adalah jiran, ya, yang menjamu makan kepada keluarga si mati, itu tidak dinafikan, itu memang ada hadisnya.
Tapi yang berlaku dalam masyarakat kita juga biasa, apabila keluarga si mati menganjurkan majlis tahlil, maka jiran-jiran yang membawa makanan. Jadi membawa makanan itu kadang-kadang bahan mentahnya, gulanya, beras dan sebagainya. Ada kalanya mereka membawa makanan yang telah siap dimasak. Maka yang lebih aula di sisi sebahagian ulama itu adalah membawa makanan yang telah siap dimasak, kerana tak ada lagi terbeban, ya. Jadi dia tengok kepada keadaan, ya. Dari segi bid'ah, ya bid'ah baru, tapi dari segi hukum, tengok kalau semata-mata tahlil dan sedekah makanan oleh keluarga si mati, lebih-lebih lagi zaman sekarang, misalnya keluarga si mati hanya hire apa kita panggil caterer untuk sediakan makanan, mereka orang senang, mereka tak ada masalah, mereka hanya nak sedekah bagi pihak si mati, dan mereka mohon jasa baik pihak masjid kalau boleh, ya, jamaah tu bertahlil dan sebagainya, niat pahala bagi pihak si mati, itu jelas tidak ada apa-apa yang bercanggah. Tapi bercanggah tadi macam mana? Kalau berkumpul itu adalah wasilah kepada meratap, ya, itu menjadi haram. Atau berkumpul itu saja-saja nak membesarkan urusan kematian, itu makruh. Atau berkumpul itu ada melibatkan makanan daripada sumber yang haram seperti harta anak yatim, itu haram. Tapi semata-mata kerana ini tak ada zaman Nabi maka haram, itu tidak ada fatwa daripada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, tidak ada fatwa daripada ulama-ulama mazhab Syafi'i. Kalau ada, ya, diharamkan semata-mata kerana tidak berlaku di zaman Nabi SAW, sila bawa petikan tersebut, sila kongsikan petikan tersebut, menunjukkan bahawa ianya haram semata-mata kerana ianya baharu. Dan itu jelas bercanggah dengan pendirian ulama mazhab Syafi'i, dan jelas bercanggah dengan pendirian Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala sendiri yang kita telah sebutkan dahulu. Pendirian Imam Syafi'i tentang bid'ah, al-bid'atu bid'atani, perkara bid'ah itu adalah dua jenis, mahmudatun wa mazmumah. Bid'ah itu terpuji pun ada, terkeji pun ada. Cuba lihat, ya, apa kayu ukur dia. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, fama wafaqas sunnata fahuwa mahmud. Mana perkara bid'ah, maknanya perkara baru, tak ada zaman Nabi, tapi dia selari dengan sunnah, makna selari dengan ajaran Nabi SAW. Macam tadilah, berzikir, ya, hadiah pahala kepada si mati, ikut majoriti ulama selari, paling-paling mengatakan tak sampai, bukan haram. Kemudian yang kedua, bersedekah bagi pihak si mati, itu ijma' ulama kata sampai berdasarkan hadis Nabi SAW. Tapi kalau berkumpul itu kerana nak meratap, melibatkan makan harta anak yatim, itu berubah hukumnya. Bukan isu baru tak baru. Wafaqas sunnah atau tidak? Wafaqas sunnah itu terpuji. Wa in khalafaha fa huwa mazmum. Adapun kalau bercanggah dengan sunnah, maka bid'ah itu terkeji. Macam tadilah, berkumpul lah, meratap lah, ya, makan harta anak yatim lah, dan ataupun jiran yang paksa berkeluarga tu buat makanan dan sebagainya, yang itu akan berubah hukum menjadi haram. Tapi dalam masyarakat kita yang selalu berlaku tidak demikian. Keluarga si mati biasanya suka rela, bahkan ada setengah keluarga si mati dia akan tersakiti sekiranya jemputan dia tidak dipenuhi. Dia niat nak sedekah makanan kepada orang ramai, tiba-tiba tak ada orang datang.